suami nak kembali ke perkahwinan terdahulu. Saya cuma nak tanya pendapat peguam syariah dan juga orang awam berkenaan dengan hal rumah tangga dan status anak saya. Saya memerlukan nasihat jugalah untuk apa yang perlu saya buat next. Saya kenal dengan suami ketika dia masih beristeri dan dia adalah manager saya di syarikat keluarga dia. Pendek cerita, saya adalah skandalnya di tempat kerja. Sehinggalah saya pregnant, keluarga saya paksa suami saya kahwin dengan saya. Kami kahwin di sempadan tanpa pengetahuan isteri pertama. Masa tu saya pregnant 16 minggu dan lepas 4 bulan lebih barulah kantoi dengan isteri pertama suami. Dia mohon cerai dan suami ceraikan isteri pertamanya. So sekarang ni saya adalah satu-satunya isteri dia. Saya dah lahirkan anak kami dah. Baby pun dah umur 10 bulan. Perkahwinan pun dah daftar, tapi anak tak dapat register atas nama suami sebab anak luar perkahwinan. Yang jadi masalah sekarang, suami tak indah pun dengan saya sepanjang perkahwinan. Dalam sebulan tu dia balik 2-3 kali je. Call tak jawab, message tak balas. Dia block saya dekat semua platform social media semualah kan. Tapi dia akan unblock saya bila saya message dia lah. Bila nak baca message apa semua kan. Dia balik tidur dekat rumah mak mentua dalam 10 km dari apartmen kami. Nafkah batin tak pernah dapat sejak berkahwin. So saya dah kahwin dalam tempoh 1 tahun 3 bulan. Dia tak pernah sentuh saya lepas tu. Semasa berskandal, sebenarnya 2 kali je kami tidur bersama. Dan dia kata saya adalah satu kesilapan dia yang paling besar. Dia ulang-ulang banyak kali setiap kali bergaduh. Suami dengan bekas isteri dia ada 5 anak lelaki. Masih kecil, yang sulung umur 10 tahun, yang kecil 2 tahun. Saya tak pernah jumpa pun dengan bekas isteri suami dan anak-anak. Bekas isteri masih lagi tinggal di rumah yang mereka beli masa berkahwin. Bekas isteri suami juga tak bekerja sepanjang dalam perkahwinan dan selepas bercerai pun masih tak kerja. Suami beri belanja yang banyak dekat bekas isteri dan anak-anak dia tu. Dekat saya dengan anak, hanya basic. Rumah flat 2 bilik, kereta Viva, itu sebenarnya kereta untuk pekerja syarikat. Bil-bil dia bayar dan duit belanja saya 1,500, belanja untuk anak 1,000. Groceries dia akan beli setiap kali dia balik, termasuklah susu dan lampin anak. Saya masih bekerja. Lepas resign dari syarikat keluarga suami, saya bekerja di gudang perabot sebagai kerani dengan gaji bersih 1,800 lebih. Inilah yang saya gunakan untuk beli pakaian anak dan lain-lain. Saya kecil hati sebenarnya dengan suami sebab dia macam terpaksa hidup dengan saya. Bila dia balik jenguk saya selalu tanya dia kenapa dia layan saya begini. Dia cakap saya being unreasonable. Keluarga saya memang dah buang saya dah lepas saya kahwin. Sebab ibu minta saya gugurkan kandungan, tapi saya yang tak nak. So diorang cakap kalau ada sebarang masalah diorang tak nak ambil tahu. Saya masih balik kampung, ibu ayah masih lagi layan saya dan anak okey. Cuma saya tak boleh nak mengadu apa-apalah. Saya cakap je sikit, diorang akan tarik muka. Dan ini adalah senarai apa yang suami telah buat sepanjang perkahwinan. Yang pertama, nafkah batin tak pernah tunai. Saya ada adukan pada pejabat agama. Suami hadir. Dia mengaku pada ustaz yang dia tak ada nafsu pada saya. Ustaz ada minta suami untuk minta petunjuk pada Allah, jaga rumah tangga. Suami cakap dia nak ceraikan saya, tapi saya yang tak nak. Suami rasa it is unfair for me since I don't want a divorce. Jadi dia kata dia akan cuba untuk tunaikan tanggungjawab dia. Tapi ni dah 3 bulan dah. Masih tak ada perubahan. Yang kedua, dia tak balik ke rumah setiap hari. Dia balik ikut suka. Balik pun kalau saya minta, dia belikan susu, lampin ataupun barang dapur. Balik-balik terus ke dapur, simpan barang dapur semua, ambil baby, main dan kemudian dia akan balik semula ke rumah mak mentua saya. Kalau saya cakap saya demam ke, sakit ke, minta dia balik, dia akan balik. Dia beli ubat, ambil baby, bawa balik pergi rumah mak mentua. Yang ketiga, masa raya hari tu, saya adalah planning nak pakai sedondon kan. Dia setuju, tapi bila pergi beli, dia beli 2 warna. Satu warna hijau, satu lagi warna violet. Saya punya warna hijau. Dia cakap yang warna violet tu untuk dia pergi rumah terbuka kat tempat kerja kan. Tapi sebenarnya, warna tu dia pakai bersama dengan bekas isteri. Anak-anak semua pakai hitam. Dia dan bekas isteri je pakai warna tu. Raya pertama dia beraya dengan keluarga mentua. Dan bekas isteri pun beraya bersama. Saya balik ke rumah keluarga saya. Raya kedua, baru saya pergi rumah mentua. Tapi mak mentua saya dia keluar tak balik-balik sampailah saya balik ke rumah saya. Yang layan saya hanyalah bapak mentua dan biras-biras. Ipar-ipar pun buat tak peduli. Bila saya tanya suami kenapa mak dia macam tu dengan saya, dia marah-marah dan cakap saya ni unreasonable. Seolah-olah saya seorang je yang buat salah sampai dia bercerai. Yang keempat, masa saya dalam pantang, mak mentua ada sediakan confinement lady untuk jaga saya 4 minggu. Dia pun adalah datang jenguk saya dan baby. Tapi suami tak balik langsung. Dia pergi ke Pulau Kapas waktu tu dengan bekas isteri dan anak-anak dia. Pergi camping, island hopping,
Dan untuk urusan surat beranak pula, bapak mentua saya yang bawa saya untuk uruskan. Anak kena jaundice pun semua bapak mentua yang tolong. Suami datang hanya lepas saya bising-bising nak pergi appointment anak umur sebulan. Barulah dia datang bawa saya pergi klinik dan jumpa baby. Yang kelima, Mother's Day. Baru-baru ni, bergaduh lagi. Sebab dia hanya belikan hadiah untuk mak dia dan juga bekas isteri je. Untuk saya, tak ada. Dia tuduh anak saya mungkin bukan anak dia sebab tak ada rupa dia. Mungkin anak lelaki lain. Kemudian dia block saya dan pergi dinner Mother's Day dekat restoran Chef Wine. Yang bekas isteri dia pula share banyak gambar dekat grup keluarga mereka lah. Dia masih lagi ada dalam grup keluarga tu. Yang keenam, bab grup keluarga ni pun satu hal juga. Yang bekas isteri ni dia akan update gambar anak-anak suami sepanjang masa. Result exam lah, apa je lah. Semua family members akan respon. Tapi bila saya letak gambar anak saya, tak ada orang pun yang akan respon. Hanya bapak mentua je akan react dengan emoji. Yang ketujuh, suami saya pernah buat report polis pasal saya. Waktu tu saya tergelincir dalam bilik air masa dukung baby. Masa baby umur 6 bulan. Pipi baby terhentak dekat lantai dan ada luka besar. Suami buat report. Tapi pegawai polis tu minta tarik report lepas saya beri keterangan sebab saya memang jatuh. Jadi suami pun tarik kes mula. Dalam laporan tu, suami siap mention pasal kes saya pukul dan maki baby dalam pantang sebulan masa bergaduh dengan dia. Macam tu lah. Saya bukannya nak pukul dan maki baby. Waktu tu saya tertekan. Dia juga ada mention saya stop breastfeeding baby bawah 6 bulan. Ini dikata saya buat penganiayaan pada anak. Sebab saya kasih formula dan juga mix dengan Cerelac. Dia kata ini pun penganiayaan sebab bawah 6 bulan tak boleh makan apa-apa makanan. Tapi masa tu saya tak ada pengalaman jaga anak. Jadi saya tak tahu. Dia macam purposely buat report supaya saya kena penjara. Kemudian lepas kejadian dia ambil anak balik rumah mentua selama 8 hari. Saya merayu-rayu baru dia minta saya ambil kat rumah mentua. Sebenarnya banyak lagi lah perkara yang suami saya buat. Tak tahu dah macam mana nak cerita. Dia seolah-olah menyalahkan saya seorang je dalam keruntuhan rumah tangga dia. Padahal kami sama-sama. Sama-sama bersama. Tapi saya seorang je yang disalahkan. Saya pernah mesej dengan mak mentua cerita benda ni semua. Tapi dia reply, anak mak dah besar dah. An adult. Mak tak boleh buat apa-apa. Let me try lah cakap pasal ni dengan dia. Pasal ... Bekas isteri dia tu, walaupun dia bercerai, tapi dia tetap menantu mak. She's still my family. Mak masih anggap dia macam keluarga mak. Saya pernah lah mesej juga dekat bekas isteri suami tu, minta maaf. Dia tak pernah reply. Saya call pun tak pernah jawab. Tapi dia tak pernah block saya. Dia macam saja je. Untuk dia bila nak update story ke apa ke, kalau saya reply, dia scene lah kan. Dekat social media semua pun dia public kan. Gambar suami pun dia tak pernah padam. Saya pernah lah tanya suami kan sama ada mungkin dia dah rujuk semula dengan bekas isteri dia. Tapi dia tak pernah jawab dan dia akan marah-marah. Masalah ni macam tak ada kesudahan. Saya pernah merayu minta suami kahwin semula dengan bekas isteri dia dan hidup berpoligami. Saya boleh terima janji adil dengan saya. Tapi suami cakap bekas isteri tak akan terima poligami. Saya pernah juga tuduh bekas isteri sihir ataupun ikat suami. Tapi suami cakap, kalau dia nak sihir you, dia tak buat macam ni. Dia akan santau you bagi mati terus. Saya pernah juga lah minta suami bawa anak-anak lelaki dia jumpa anak saya kan untuk kenal adik-beradik. Suami ada mesej dengan bekas isteri dia nak tanya bab ni. Tapi bekas isteri reply, she, dalam kurungan anak saya, anak dia perempuan will never be part of our family. Leave my kids alone. You need to clean your fucking immediately. Saya tak nak bercerai. Yang pertama sebab keluarga saya akan makin benci saya. Yang kedua sebab saya betul-betul nak jadi ahli keluarga suami. Kalau saya bercerai lagi, nanti malulah keluarga saya. Nanti orang cakap, itulah, dulu ambil hak orang. Sekarang kan dah kena tinggal. Saya nak anak saya ada masa depan yang baik macam anak-anak suami saya yang lain. Suami saya tu ayah yang baik. Dia layan anak saya okey. Cakap baik-baik. Cuma bila bergaduh, dia tak mengaku tu anak dia. Kalau saya bercerai, pegawai pejabat agama cakap anak saya ni tak layak pun untuk dapat nafkah dari suami sebab anak luar nikah. So dengan gaji saya 1,800 ni, saya tak mampu nak besarkan anak saya. Diapers dan susu formula pun pakai brand yang mahal sebab saya memang beli yang mahal sejak awal. Apa nak buat ya? Komen ni murni-murni je.